Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 14 akan membentangkan ulasan berkaitan filem yang telah kami pilih, iaitu filem yang bertajuk Reign Over Me. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurhuda binti Muhammad Nur, nombor matrik 259045. Dan tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan pembentangan dengan soalan pertama. Berdasarkan filem Reign Over Me, isu psikologikal yang digambarkan di dalam filem ini adalah dari segi kecelaruan mental. Menurut American Psychiatric Association, gangguan pasca stres trauma adalah gangguan mental yang berlaku selepas seseorang itu terdedah kepada kejadian yang mengejutkan dan mengundang bahaya kepada dirinya. Charlie mula didiagnos menghidapi PTSD apabila Alan Johnson yang mana merupakan rakan kolej beliau telah berjumpa dengan seorang pakar psikologis yang bernama Angela. Pada waktu itu, Alan Johnson telah menyatakan keadaan sebenar Charlie sekaligus berkongsi cerita dengan Angela tentang tragedi yang telah berlaku terhadap keluarga rakannya itu. Berdasarkan penceritaan yang disampaikan oleh Alan Johnson itu, Angela telah mendiagnos bahawa Charlie Feynman menghidapi penyakit gangguan pasca stres trauma. Dan dalam filem ini juga ada menunjukkan Charlie Feynman mengalami beberapa simptom kecelaruan penyakit tersebut. Yang mana simptom pertama yang ada ditunjukkan oleh pelakon utama ini adalah apabila sikapnya yang cepat marah dan menjadi lebih agresif. Melalui bantuan Alan, Charlie telah menjalani sesi rawatan psikiatri bersama Angela, yang mana sepanjang rawatan tersebut dijalankan, Angela cuba untuk membantu Charlie Feynman supaya beliau menjadi seorang yang lebih terbuka dan meyakinkan beliau untuk berkongsi tentang kisah hidupnya dan pengalaman kepada seseorang yang dipercayai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Emil binti Anas, nombor matrik 263603. Saya akan membentangkan jawapan bagi soalan B. Soalan B mempunyai 3 soalan. Bagi soalan yang pertama, iaitu bagaimanakah kehidupan seseorang dengan adanya kecelaruan psikologi ini? Okey, mereka yang mengalami kecelaruan psikologi ini, iaitu PTSD, akan mengalami emosi yang lebih kuat berbanding sebelumnya, di mana mereka akan akan lebih kerap untuk marah atau lebih depresi atau melalui perubahan mood yang lebih kerap. Okey, soalan yang kedua iaitu kesan kecelaruan psikologi ini kepada diri dan juga orang lain dalam hidupnya. Apabila seseorang itu mengalami gangguan stres pasca trauma ini, mereka akan mengalami tekanan emosi atau reaksi fizikal yang teruk terhadap sesuatu yang mungkin mengingatkan mereka terhadap kejadian traumatik. Seterusnya, mereka akan mengalami perubahan negatif dalam pemikiran dan juga mood, di mana akan mengalami masalah ingatan, termasuklah tidak mengingati aspek penting dalam peristiwa traumatik, serta akan kurang minat terhadap aktiviti yang pernah mereka lakukan sebelum mereka alami kecelaruan psikologi ini. Okay, sebagai contoh, dalam filem Reign Over Me, apabila Charlie Feynman yang tidak lagi berminat terhadap kerjayanya sebelum ini, iaitu sebagai doktor gigi. Okey, soalan yang ketiga iaitu apakah faktor yang menyebabkan berlakunya kecelaruan psikologi ini dalam watak tersebut? Okey, faktor yang pertama adalah Charlie Feynman yang telah kehilangan keluarganya, iaitu isteri dan anak-anaknya yang telah meninggal dunia akibat kemalangan kapal terbang. Selain itu, beliau juga kurang mendapat perhatian dan sokongan daripada keluarganya, iaitu ibu bapa mertuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cia Sela Sintiana dengan nomor matrik 268819. Saya akan bincang soalan 3 teori psikologi yang telah dipelajari yang dapat dikaitkan dengan watak atau jalan cerita film ini. Sertakan contoh-contoh yang bersesuaian daripada bahagian film tersebut.
Yang pertama sekali ialah teori kognitif. Keperluan untuk mencapai akan memotivasikan untuk bertingkah laku. Manusia mempunyai motivasi yang mempunyai berbagai tujuan ke arah pencapaian tertentu. Charlie Feynman pernah menjadi dokter gigi yang berjaya, tetapi sejak kepergian istri dan anak-anaknya dan juga anjingnya akibat kematian dalam naas kapal terbang pada 11 September, Charlie Feynman mempunyai tujuan untuk menjadi seseorang yang lebih dekat dengan dirinya sendiri dan tidak mau mengingat perkara mengenai istri dan anaknya lagi. Kejadian ini dapat dilihat ketika rakan lamanya Alan selalu bercakap tentang keluarga Charlie, tetapi Charlie selalu berpura-pura tidak mendengarnya. Dan yang kedua ialah emosi. Emosi merupakan reaksi kepada sesuatu perubahan yang jelas pada tubuh yang selalunya berkaitan dengan perubahan fisiologi dan tingkah laku. Dalam case ini terdapat juga persamaan dengan watak Charlie Feynman, yaitu perubahan emosi pada Charlie yang menjadikannya orang yang ramah dan kadang-kadang juga menjadikannya pemarah karena pemikiran bahwa orang yang dekat dengannya memerhatikannya untuk mencari maklumat pribadi di Charlie. Seperti dalam petikan film Charlie dan Alan sedang minum di bar, Charlie pun tiba-tiba menukarkan ekspresi dan segera membuat kekecohan di bar yang membuat Alan kesal dan segera meninggalkan Charlie di bar saja. Yang ketiga atau yang terakhir ialah ingatan peringkat ketiga atau ingatan jangka panjang. Ingatan peringkat ketiga merupakan store di mana pengalaman tertentu itu disimpan tanpa had. Charlie Feynman berusaha untuk menghapuskan kenangannya bersama istrinya dan anaknya secara sadar yang akan sangat menyedihkan untuk diingat. Charlie Feynman juga sengaja membuang ingatannya secara sadar untuk mengelakkan rasa sedih ketika mengingat istri dan 3 anak perempuannya. Seperti semasa pembicaraan ketika mertua Charlie bercerita tentang foto istri dan anak-anaknya, Charlie pada ketika itu memilih untuk mendengarkan musik melalui alat dengar yang disediakan oleh rekan Charlie. Terima kasih semuanya, itu saja perbincangan dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aida binti Marafi berserta nombor matrik 258975. Sekarang saya akan membentangkan jenis-jenis personality yang terdapat pada watak dalam filem Reign Over Me. Watak yang pertama adalah Charlie Feynman. Charlie Feynman adalah seorang individu yang introvert di mana beliau sering memendam perasaan, sering bersendirian, sering meluangkan masa dengan mendengar lagu dan juga bermain permainan video. Selepas kejadian yang menimpa keluarga Charlie yang telah mengakibatkan kematian isteri dan 3 orang anaknya, beliau berubah menjadi seorang pendiam dan juga lebih agresif apabila seseorang bercakap mengenai ahli keluarganya. Terdapat 2 jenis situasi yang menunjukkan sifat agresif Charlie. Situasi yang pertama adalah Charlie bertindak menjadi agresif apabila Alan tidak mahu menemaninya kerana Alan sedang bekerja. Situasi yang kedua adalah Charlie bersifat agresif apabila peguam mertuanya dan juga ibu mertua Charlie berusaha untuk mengingatkannya kembali terhadap ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Selain daripada itu, Charlie juga mempunyai masalah memori jangka masa pendek yang berkaitan dengan masa lalunya, di mana beliau tidak mengingati Alan dan juga kisah lalunya. Ini kerana ia berpunca daripada masalah tekanan yang dihadapi oleh Charlie. Watak yang kedua adalah Alan Johnson. Alan Johnson adalah seorang doktor gigi yang mempunyai personaliti yang sangat berbeza dengan Charlie. Alan Johnson juga adalah individu yang mempunyai personality extrovert, di mana beliau adalah seorang yang peramah, yang mudah untuk menyesuaikan diri dalam apa jua keadaan serta mampu untuk berkomunikasi dan berhubung baik dengan orang sekelilingnya. Namun begitu, di sebalik personality extrovert Alan juga mempunyai masalah tekanan yang menyebabkan beliau sering memendam perasaan kerana beliau tidak pandai untuk meluahkan perasaan atau bercakap mengenai tekanan yang dihadapinya kepada isteri beliau. Selepas Alan berjumpa dengan Charlie, beliau mula berubah menjadi lebih berani dan juga bersikap jujur terhadap dirinya. Charlie adalah individu yang banyak membantu Alan dalam menegakkan sesuatu perkara bagi pihak dirinya.
Sebagai contoh, Ellen menegakkan hak dirinya dan meluahkan perasaannya terhadap orang atasannya di tempat kerja. Dan selain itu, beliau juga mampu untuk meluahkan perasaan dan meluahkan masalah yang dihadapinya kepada isterinya. Watak yang ketiga adalah watak Donna Rimar. Donna Rimar adalah seorang wanita yang mempunyai personality ambivert dan juga bersikap terbuka dalam sesuatu perkara. Seperti ketika beliau diajak oleh Ellen dan juga doktor psikiatri untuk membantu Charlie dalam proses pemulihan. Selain itu, Donna juga sentiasa dalam keadaan bersedia apabila Charlie memerlukannya. Sebagai contoh, Donna menghadiri sidang perbicaraan Charlie di mahkamah dan beliau juga menenangkan Charlie ketika Charlie merasa tertekan akibat prosiding tersebut. Selain daripada itu, Donna juga mempunyai masalah tekanan di mana beliau tidak mampu untuk mengawal dirinya. Oleh itu, ketika Ellen menolak permintaan Donna untuk bersama, Donna menjadi mudah terasa hati dan lebih agresif sehinggakan beliau mengambil tindakan undang-undang terhadap Ellen. Ini adalah akibat daripada tekanan yang dihadapinya dan juga akibat daripada 10 tahun penceraiannya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syahira binti Roslan, nombor matrik 263537. Jadi, saya akan membentangkan tentang jenis pembelajaran yang terdapat pada watak Charlie Feynman dalam filem Range on Me. Jenis pembelajaran yang dikenal pasti pada watak Charlie Feynman dalam filem Range on Me ialah pembelajaran kognitif. Hanya terdapat satu proses pembelajaran yang boleh dikaitkan dengan watak Charlie Feynman iaitu proses pembelajaran helplessness. Proses pembelajaran helplessness ialah kecenderungan seseorang untuk melepaskan diri mereka daripada situasi tertentu yang disebabkan oleh kegagalan pada masa lampau. Jika dilihat dari segi definisi proses pembelajaran helplessness ini, boleh dikaitkan dengan watak Charlie Feynman, di mana Charlie Feynman yang merupakan seorang lelaki berkejaya sebagai seorang doktor gigi telah mengalami trauma yang amat serius selepas kematian isteri dan anak-anaknya sehingga dia membuat keputusan untuk berhenti bekerja sebagai doktor gigi dan melakukan perkara-perkara yang tidak sihat semata-mata untuk melupakan kesedihan yang dirasai seperti mendengar muzik dengan terlalu kuat dan menonton filem sehingga pagi sehingga mengabaikan waktu tidurnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Seri Aisyah Khairunisa binti Muhammad Zainal, nombor matrik 258980. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan dengan soalan yang terakhir di mana ianya akan menerangkan secara terperinci mengenai dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik bermaksud salah satu motivasi yang didorong oleh diri sendiri tanpa ada faktor luaran. Watak Charlie Feynman di mana beliau menjadi murung setelah kematian ahli keluarganya tetapi masih meneruskan minat beliau di dalam bidang muzik. Walaupun ramai yang mengatakan bahawa muzik yang diminati beliau sangat teruk, namun dia tetap meneruskan minat itu dan juga menjadi salah seorang drama di kelab malam. Baginya, muzik ialah satu kepuasan bagi diri sendiri. Seterusnya ialah motivasi ekstrinsik. Motivasi untuk melakukan sesuatu namun ianya berlandaskan beberapa faktor luaran. Secara umumnya, motivasi ekstrinsik lebih menjurus kepada kebendaan dan juga pujian semata-mata.
Contoh ekstrinsik yang terdapat dalam filem Reign Over Me ialah Ellen Johnson, seorang doktor gigi yang berjaya, namun sebenarnya beliau tidak menghayati bidang kedoktoran. Salah satu babak di dalam filem tersebut, apabila Ellen mengaku di hadapan Charlie bahawa beliau sebenarnya tidak menghayati kerja, tetapi disebabkan gaji yang lumayan, beliau tetap bertahan sebagai seorang doktor gigi kerana dengan gaji tersebut dia dapat menanggung seluruh ahli keluarganya dan juga memberikan mereka kehidupan yang selesa. Sekian sahaja pembentangan ulasan mengenai filem Reign Over Me daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 14. Sekian, terima kasih.